Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Saya Jazrin Juso daripada kumpulan 15 akan membawa anda untuk mendalami tentang Taman Negara serta kemusnahan habitat flora dan fauna di Malaysia. Taman Negara ialah tanah reserve milik negara yang dijadikan sebagai kawasan perlindungan alam semula jadi, flora dan fauna atau bahan sejarah. Melalui undang-undang, kawasan ini dilindungi daripada pembangunan. Taman Negara Malaysia dibuka pada 1939 sebagai Taman Negara King George V. Ia kemudian dinamakan sebagai Taman Negara selepas kemerdekaan. Keluasan kawasan Taman Negara ialah sebanyak 4,343 km. Taman Negara terletak di antara sepadan 3 negeri iaitu Pahang, Terengganu dan Kelantan yang mana masing-masing memiliki kawasan milik sendiri. Enakmen Taman Negara di Pahang pada 1939 dibuat untuk Pahang. Enakmen Taman Negara di Kelantan pada 1938 untuk Kelantan. Dan manakala enakmen Taman Negara di Terengganu pada 1939 untuk Terengganu. Semua ini memiliki persamaan kandungan. Taman Negara Kuala Tahan Pahang merupakan salah satu tempat percutian yang sangat popular dan dikategori antara hutan simpan paling tua di dunia. Terdapat banyak daya tarikan dari segi geologikal dan biological di taman ini seperti pelbagai aktiviti yang menarik yang boleh dilakukan di Taman Negara seperti berkayak, canopy walkway, rapid shooting, jungle trekking dan sebagainya. Selain itu, hutan hujan tropika kaya dengan flora dan fauna di mana terdapat kurangnya 8,000 spesies tumbuh-tumbuhan yang berbunga dan 2,500 daripadanya ialah spesies pokok. Selain itu, daripada segi fauna ni pula, terdapat 200 spesies mamalia dan 115 spesies ular, 80 spesies katak dan terdapat juga 80 spesies cicak yang telah disenaraikan oleh Jabatan Perhutanan. Kemasukan pengunjung ke Taman Negara biasanya dikenakan bayaran masuk atau permit yang menunjukkan bukti kebenaran oleh pihak berkuasa. Biasanya yuran dikenakan sebanyak RM1 bagi seorang, lesen kamera RM5 bagi penggunaan kamera dan RM5 bagi lesen kepada pengunjung yang berminat untuk memancing. Namun, di sebalik keindahan di Taman Negara juga telah mengundang pelbagai masalah yang memberi impak yang besar kepada negara Malaysia. Contohnya seperti kemusnahan habitat. Kemusnahan habitat ini merupakan perkara yang sering berlaku akibat aktiviti manusia yang tidak bertanggungjawab dan menjadi ancaman kepada hidupan habitat dan tumbuhan di hutan. Kemusnahan habitat boleh ditakrifkan sebagai proses yang menyebabkan sesebuah habitat semula jadi hilang keupayaannya untuk menampung spesies-spesies yang sedia ada. Kemusnahan habitat akibat kegiatan manusia yang terutamanya bertujuan untuk meneroka sumber alam bagi pengeluaran industri dan pembandaran. Pembersihan habitat untuk tujuan pertanian pula ialah punca utama kemusnahan habitat di samping juga kegiatan pelombongan, pembalakan, penundaan dan rebakan bandar. Kemusnahan habitat kini merupakan punca kepada kepupusan spesies yang paling utama di seluruh dunia. Menurut laporan Pusat Santuari Penyu Rantau Abang Terengganu, dalam kajian mereka telah menunjukkan bahawa pada tahun 1986 terdapat 5,665 ekor penyu mentarut, tetapi pada tahun 1994 hanya tinggal 2,247 ekor sahaja. Ini jelas menunjukkan bahawa kepupusan penyu mentarut ini jika tidak dibendung akan menyebabkan generasi yang akan datang tidak lagi mengenali spesies penyu seperti ini. Seterusnya adalah faktor-faktor kemusnahan Taman Negara dan flora dan fauna. Baiklah, kita akan melihat punca-punca yang menyebabkan kemusnahan Taman Negara dan
flora dan fauna. Yang pertama adalah aktiviti pencerobohan dan pembalakan haram di taman negara. Kewujudan taman negara di Malaysia yang semakin kaya dengan spesies-spesies hidupan liar dan juga tumbuhannya membawa kepada penghasilan keuntungan bagi negara Malaysia telah mewujudkan segelintir pihak yang tidak bertanggungjawab dalam menikmati kerakusan hasil tersebut secara haram. Menurut laporan Trade Record Analysis of Fauna and Flora menyatakan pada tahun 1986 hingga pada 1990 sebanyak 500 hektar hutan di Malaysia ditebang, manakala kawasan yang dibenarkan untuk melakukan penebangan hanya 320,000 hektar sahaja. Berdasarkan sumber dari Sarawak Forest Corporation, berjaya menumpas sekumpulan 15 pembalak haram menerusi operasi khazanah di Taman Negara Sedia pada tahun 2017. Yang kedua ialah pemburuan hidupan liar secara haram. Pemburuan secara haram juga bukan sahaja mengeksploitasikan habitat hidupan liar, malah dalam masa yang sama juga tujuan sebenar mereka adalah untuk mengaur keuntungan yang banyak dengan melakukan kegiatan ini. Melalui operasi bersepadu khazanah menyatakan di Taman Negara Titiwangsa dan Taman Negara Endau Rompin melibat sebanyak 33 kes yang merangkumi 60 pesalah atau pemburu haram yang berjaya dibanteras yang membabitkan nilai rampasan sebanyak RM636,000 Malaysia. Antara spesies haiwan yang ditemui oleh pihak berkuasa dalam operasi ini adalah kijang, ayam hutan, primat, burung liar, kambing gurun, landak, babi hutan serta pelanduk. Perkara ini memberi kesan yang sangat besar kepada negara Malaysia kerana ia memusnahkan habitat hidupan liar di mana kemungkinan akan berlaku kepupusan spesies pada masa hadapan sekiranya tindakan tidak diambil. Yang ketiga ialah pembukaan tanah baru di Taman Negara. Pembukaan tanah baru yang melibatkan kawasan di Taman Negara adalah salah satu penyebab kepada kepupusan habitat flora dan fauna. Dan ini juga adalah salah satu aktiviti penyanah hutanan yang melibatkan kawasan hutan yang sangat luas di mana memberi ancaman kepada hidupan liar dan juga tumbuhan di dalam hutan. Pembukaan tanah baru adalah salah satu aktiviti manusia yang bertujuan sebagai salah satu aktiviti ekonomi dalam mengaur keuntungan dengan menggunakan sumber hutan sebagai salah satu jalan untuk meningkatkan lagi pendapatan. Sebagai contoh, pembukaan tanah di Taman Negara Kuala Koh yang berdepan dengan kemusnahan akibat pembukaan ladang kelapa sawit. Sebagai contoh, kerja-kerja yang melibatkan membaja dan meracun pokok kelapa sawit telah melibatkan air hujan di kawasan ladang itu mengalir ke taman yang memusnahkan pelbagai ikan di sungai seperti ikan kelah. Baiklah, saya akan menceritakan kesan daripada aktiviti-aktiviti yang merosakkan alam sekitar. Yang pertama ialah kepupusan hidupan liar dan spesies pokok. Penebangan hutan yang keterlaluan menyebabkan kepupusan spesies pokok yang utama seperti pokok meranti dan cengal. Penebangan hutan ini juga boleh menyebabkan habitat haiwan liar terganggu dan menyebabkan kepupusan haiwan liar seperti gajah, badak dan harimau yang kehilangan kawasan tempat tinggal dan sumber makanan. Seterusnya, kegiatan penebangan hutan untuk tujuan pertanian juga membawa kepada permukaan tanah yang terdedah kepada hakisan tanah dan tanah runtuh, terutama sekali apabila berlaku hujan lebat. Yang kedua ialah menyebabkan kepupusan hidupan akuatik. Tumpahan minyak dan sampah sarap serta pembuangan sisa toksik ke dalam laut akan menyebabkan kemusnahan hidupan laut. Hal ini berlaku kerana ada sesetengah bandar dan kampung yang akan mengempam pelbagai bahan buangan yang tidak dirawat ke dalam laut. Selain itu, baja dan racun perosak kimia yang digunakan oleh petani yang telah dibawa oleh air hujan ke dalam sungai dan akan menyebabkan pencemaran yang akan membunuh berbagai-bagai jenis hidupan akuatik. Yang terakhir, menyebabkan pencemaran udara dan pemanasan global. Umumnya kita mengetahui, pembakaran hutan secara terbuka akan menyebabkan berlakunya jerebu. Kegiatan pembakaran hutan secara besar-besaran dan berleluasa bagi menjalankan aktiviti pertanian adalah penyumbang besar kepada pemanasan global. Seterusnya,
imbangan kandungan oksigen dan karbon dioksida menjadi tidak seimbang. Kesannya, suhu bumi akan meningkat dengan lebih cepat dan tanah yang subur menjadi tandus dan tidak lagi sesuai bagi aktiviti pertanian. Walaupun hanya berlaku perubahan kecil pada suhu, taburan hujan dan sinaran matahari, ia boleh menyebabkan hasil pertanian terjejas dengan teruk, sekaligus mengancam sistem bekalan makanan. Seterusnya merupakan langkah mengatasi kepupusan habitat flora dan fauna di Taman Negara Malaysia. Terdapat pelbagai langkah yang boleh kita laksanakan dalam mengatasi kepupusan flora dan fauna di Taman Negara Malaysia. Yang pertama ialah langkah memeliharaan dan pemeliharaan. Pemeliharaan ini merupakan satu usaha yang dilakukan oleh pihak kerajaan untuk melindungi, merancang dan mengurus alam semula jadi agar ianya dapat dikekalkan dan berterusan. Yang kedua ialah penghutanan semula. Penghutanan semula merupakan salah satu usaha yang dilakukan secara terancang dan sistematik yang dijalankan oleh Jabatan Perhutanan serta bantuan pada badan bukan kerajaan. Penghutanan semula ini dilakukan di kawasan pokok balang yang telah ditebang. Tujuan penghutanan semula ini adalah untuk memastikan spesies pokok tidak punus. Selain itu, ia membantu dalam mengekalkan kualiti alam sekitar serta memelihara tanah dan sumber air. Dan yang ketiga ialah penguatkuasaan akta yang telah sedia ada. Pelbagai akta yang telah diwatarkan sebagai salah satu usaha yang besar untuk menjaga alam sekitar. Pihak kerajaan dan bukan kerajaan seharusnya bersatu dalam mengenangi isu ini. Antara contoh akta yang telah sedia ada, yang pertama ialah mendokumentasikan kekayaan dan kepelbagaian spesies yang ada dalam hutan sebelum suatu tindakan mengubah status kawasan dilakukan. Yang kedua, mewujudkan sistem pengurusan hutan berkekalan yang dapat melindungi unsur-unsur hutan terutamanya dalam kepelbagaian hayat spesies yang menghadapi bahaya kepupusan. Penanaman hutan semula menghadkan atau menentukan kapasiti hutan. Dan yang ketiga, mengiktirafkan lebih banyak kawasan hutan asli sebagai taman rekreasi, taman laut atau taman negara dengan keluasan yang mencukupi. Mengikut Akta Perhutanan Negara 1984 Pindaan 1993, denda maksimum ialah sebanyak RM500,000 dan penjara tidak kurang dari 1 tahun dan tidak lebih dari 20 tahun. Selain itu, menguatkuasakan Akta Perhutanan Negara dan Akta Perlindungan Hidupan Liar bagi tujuan mengawal kegiatan pembalakan haram, mencegah perdagangan haram bagi haiwan dan tumbuhan. Sebagai contoh, penguatkuasaan undang-undang untuk memelihara flora dan fauna yang hampir pupus seperti Akta Kualiti Alam Sekitar EQA 1974, denda sebanyak RM50,000 bagi pembuangan sisa minyak di laut dan sebagainya. Mengikut Akta Perhutanan Negara 1984 Pindaan 1993, denda maksimum RM50,000 atau penjara maksimum 5 tahun, termasuk kesalahan seperti pekerjaan yang menyalahi undang-undang atau menjalankan aktiviti-aktiviti di dalam hutan simpanan kekal, memindahkan hasil hutan tidak pada tempat dan waktu yang ditetapkan, mengambil atau mengutip sebarang hasil hutan termasuk rotai, buah-buahan, tumbuhan herba, mineral dan membuang atau melupuskan sebarang bahan buangan. Bagi Akta Taman Negara 1980 pula, akta ini ditubuhkan bagi mengadakan peruntukan berkenaan dengan penubuhan dan pengawalan taman-taman negara dan berkenaan dengan perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Akta ini telah digunapakai di seluruh Malaysia. Walau bagaimanapun, akta ini tidak lagi digunapakai bagi Sabah dan Sarawak dan taman-taman negara di Kelantan, Pahang dan Terengganu. Dalam Seksyen 10 bagi akta ini ialah larangan terhadap melombong dalam kawasan taman negara, iaitu melombong atau mencuri gali tidak dibenarkan dalam taman negara melainkan dengan permit. Dalam Seksyen 11 pula, larangan terhadap pembunuhan, pencederaan, penjeratan, penangkapan atau pengendangan apa-apa hidupan liar dalam sesuatu kawasan taman negara dan pelupusan hidupan liar yang dibunuh, dicedera, dijerat, ditangkap atau dikandang. Secara kesimpulannya, Malaysia adalah salah sebuah daripada 12 negara yang mempunyai mega diversity atau kepelbagaian bio. Bumi ini bukan sahaja dimiliki oleh manusia, malah kehidupan lain seperti flora dan fauna juga mempunyai hak asasi untuk kehidupan di muka bumi yang hijau ini.
Manusia perlu memainkan peranan yang penting untuk mencegah kemusnahan habitat flora dan fauna di taman negara. Jika khazanah bumi seperti flora dan fauna ini tidak dijaga dengan sebaik-baiknya, mungkin tidak ada lagi yang tinggal untuk generasi yang akan datang. Dalam usaha untuk menjaga dan memelihara flora dan fauna di Malaysia, Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan akan tampil ke hadapan dengan rekod yang cemerlang untuk mengekalkan spesies hidupan liar yang semakin terancam ini. Pemeliharaan alam sekitar adalah tanggungjawab kita bersama di setiap lapisan generasi supaya pembangunan lestari dikekalkan serta pergunaan sumber alam dapat digunakan sehingga generasi yang akan datang dan digunakan secara kualitatif dan kuantitatif.